Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan Allah taala masih bagi masa kepada kita, bagi peluang kepada kita, boleh kita sama-sama pakat picit Lailatul Qadar. Nak kepada Lailatul Qadar yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kelebihan yang ada pada malam yang tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di masa yang sama Allah Ta'ala mengatakan tanazzalul malaikatu warruh. Allah Ta'ala hantarkan para malaikat bersama dengan ketua dia iaitu Malaikat Jibril untuk menentukan kepada manusia yang suka dalam amalan kebajikan, nak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak berapa hari lagi habislah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih yakin bahawasanya kita tidak beriman kepada hanya bulan Ramadan, tetapi kita beriman kepada Tuhan bagi Ramadan, iaitu Rabbul Jalali wal Ikram. Kita sudah dengar dalam surah Al-Hashr yang mana keadaan yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Tayyib Maring berkenaan dengan harta al-fai, harta yang mana boleh daripada rapah daripada orang Yahudi, tak ada nak buat perang. Manakala harta yang dia tumpah darah, dia suku, hak ni tak ada buat gapo. Maka seksuan tu Allah Ta'ala yang menentukan kepada Nabi dan para sahabat Al-Muhajirin dan Ansar. Nak bagi lagu mana, hak Allah banyak mana, hak Rasul banyak mana, ditentukan. Manakala di ayat yang diamanahkan oleh Tok Imam kepada saya, daripada ayat yang ke-8 sehingga yang ke-10, 3 ayat. Cuma 3 ayat yang beri makna dalam hidup manusia ni anggap tinggi sangat. Kerana Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Harta fai tadi untuk lil fuqara, kepada orang fuqara, yang mana fuqara sini Allah menentukan untuk al-muhajirin, orang pakai yang mari daripada Mekah ke Madinah. Uthman bin Affan orang kaya daripada Mekah, tetapi apabila hijrah mari Madinah, setanak daripada jutawan kepada orang susah. Abdul Rahman ibn Auf daripada orang kaya, daripada orang umur besar, daripada orang hebat, tetapi pindah daripada kampung halaman
tukar setanak daripada kaya kepada sesak. Dan boleh untuk orang sedemikian yang tubik daripada kapung halaman untuk nak makankan harta fail tadi. Allahu Akbar. Sebab itu Allah Ta'ala raya lil fuqara'il muhajirin. Bapa gitu lalu kepada orang fak ni alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini punca besar. Ini merupakan yang sanggup gada segala perkara kerana iman dan fadlan minallah. Iman dan juga keredaan Allah Ta'ala. Iman tidak ada jual, Allah Ta'ala redha tidak ada jual. Cari mana-mana tempat, kalau nak wi Allah Ta'ala redha, tidak boleh beli dengan harga pitih duit sekalipun. Habis tu mereka ni walaupun kaya sekalipun, kalau kita kira setanak ni, nak jaga setanak manusia ni, nak jagalah. Kita hak ada duit pitih dah ni, nak jagalah. Tak sewi habislah duit pitih ni. Tetapi kenapa sahabat sehingga Allah Ta'ala mengangkatkan cerita dalam Quran, mereka sanggup tukar tinggal kapung halaman, tinggal isteri, tinggal anak, tinggal apa dia panggil, segala perkara yang mereka milik, sedekah itu adalah hak mereka. Riwayat mengatakan tubik daripada rumah dengan tak ada nak bawa benar. Tak ada nak kumpul kata ni duit saya dah, ni rumah saya dah, ni hak saya dah. Tak ada nak kira-ngira. Kabar-kabar apabila siapa masuk untuk mengeluarkan daripada kapung halaman, oleh kerana mereka itu sangat cemburu kepada Islam pada masa yang tersebut. Akhir tu ada masalah. Relax je benda tu. Kerana apa? Kerana mereka hidup nak cari fadlan minallah, nak cari keredaan Allah. Bukan mereka hidup nak cari pitih duit yang banyak. Bukan mereka hidup nak cari keredaan daripada manusia. Bukan mereka tubik nak pujian daripada Nabi SAW. Bahkan mereka tubik supaya nak kepada keimanan dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Lalu tu Allah Ta'ala janji wa yansurunallaha wa rasulah. Allahu Akbar. Inilah kumpulan ulaika humus sadiqun, orang yang benar dengan Allah, orang yang boleh terima ujian daripada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala sebut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hai manusia yang beriman, adakah kamu suka kata dengan kamu iman di hari ini sudah cukup dengan keimanan yang kamu iman? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah telah mengujikan orang yang sebelum daripada kita. Tak usah pergi kepada Nabi Ayub, tak usah pergi kepada Nabi Musa. Tengok kepada al-awwaluna, orang yang awal-awal masuk Islam. Sumayyah, seorang tino yang menyaksi tidak ada Tuhan malaikat Allah, mengakatkan kalimatullah di masa yang sama dilembengkan oleh seorang musyrikin dengan satu pembunuhan yang keji dengan orang tino. Kerana nak kepada ridwanullah, nak kepada yabtaghuna fadlan, cari keredaan Allah sanggup mati. Allahu Akbar. Bilal ibnu Abi Rabah tak ada waris, Mekah tak ada, Madinah tak ada, mari seorang. Satu masa mana tahu, dengan sebab keimanan yang tubik daripada dada seorang yang kulit hitam. Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Tidak tengok dengan sebab comel muka, tidak. Tak ada tengok sikit abuk. Tapi apabila Bilal ibnu Abi Rabah ketika Umayyah ibnu Khalaf soalkan Bilal, setanak Bilal pada masa tu al-imanu billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Akhir sekali we pilihan kepada Bilal. Bilal, mu nak bebas? Tak ada orang yang jadi hamba, orang jadi anak kali nak pada duit gaji.
Orang yang jadi hamba nak kepada bebas. Tak ada nak duit kali hamba ni. Hamba dia kerja letih penat, tak ada kata token. Minta weh 50,000 kita kerja lepas pada ni. Tak ada. Tetapi yang nak kepada kebebasan hidup dalam hari ya. Nak buat lagu mana tak jadi hamba orang. Tetapi Umayyah Ibnu Khalaf tawa kepada Bilal soalan yang nak oleh manusia yang ramai yang jadi hamba. Aku nak bebas wahai Bilal. Tapi syaratlah jangan ikut agama Muhammad. La wallah, tidak sama sekali. Walaupun saya mati dengan agama Muhammad, saya redha. Akhir sekali tak cukup dengan tawaran kepada Bilal, ambil batu tok atas perut sehingga Bilal ibnu Abi Rabah yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana, cari keredaan Allah melalui ngango mulut rakyat tidak ada Tuhan ahad. Allahu akbar. Ni Allah Taala duduk akak contoh orang yang sifat dalam hati mereka kemakung, dalam jiwa mereka tidak kehendak kepada mana-mana kamu, dalam hidup mereka tidak ada al-amanu fil apa dia panggil hidup kuam faifan dia. Kuam faifan ni bukan kuam faifan ti yang cep mi acip didi. Bukan nak kepada kerja comel, bukan nak kepada pitih banyak, tetapi nak yabtaruna fadlan minallahi wa ridwana. Sebab itu orang yang nak redha Allah dia kena cari. Seperti mana sahabat tadi dia cari yabtaru, makna kata dia cari. Dia nak, dia dahga kepada redha Allah. Bukan sekadar nak dahga pula kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Habis tu Allah Taala kata ulaika humus shadiqun. Nak tengok orang benar, tengok dia benar dengan Allah Taala. Dia benar dengan Allah Taala. Dia tak tipu Allah Taala. Allahu akbar. Itu satu ayat di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8. Allah Taala firman pula, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Allahu akbar. Ini Allah Ta'ala mengakatkan pula sekumpulan daripada manusia, daripada Al-Ansar. Kerana kita terkenal Al-Muhajirin wal-Ansar. Di antara Muhajirin dengan Ansar ni, satu kumpulan yang Allah Ta'ala sayang kepada mereka ni. Al-Muhajir, orang yang hijrah. Duduk di kampung halaman, sedak molek, cari pitih boleh. Tetapi ketika mana Allah nak kepada redha Allah, terpaksa kena tubik-tubik. Tak ada pilihan 1, 2, 3, tak ada. Tubik, tak apa, moga Allah Ta'ala redha. Lalu itulah Allah Ta'ala akak pula kumpulan yang kedua, iaitu Al-Ansar. La ilaha illallah. Ansar ni orang yang duduk netak di Madinah. Habis tu kalau kita tengok kepada sejarah, kabilah daripada Yahudi ketika mana Nabi SAW bai'ah. Nabi bai'ah 2 kali, dinamakan Bai'atul Aqabah. Ketika mana Nabi mari bai'ah kepada ahli Madinah, tak ramai sangat. Tak ramai sangat Nabi buat bai'ah, Nabi buat perjanjian supaya kena Islam. Akhir mereka yang bai'ah dengan Nabi klik sulit-sulit kecek Islam. Allah, kita hari ni tengok dengan pika boleh royak. Sutin nara kita nak ceramah boleh ceramah, tetapi di masa Nabi mereka itu nak royak kebenaran tauhid Allah. Hatta Khabbab, kalau kita tengok, hatta Khabbab nak ajar Quran. Adik Umar Ibn Khattab kena nusuk ajar Quran. Kita halakah Quran tak mari. Jangan kata nak ngajar Quran sulit. Oh tak apa ustaz, dia zaman tu ada. Zaman tu pun nak cari redha Allah. Zaman lah ni pun ngaji Quran nak cari redha Allah juga. Dua-dua tu sama, cuma wela dia pilihan. Masa dia tukar mengikut masa lah. Khabbab cari keredaan Allah, nak ajar Quran, nak ajar kena Tuhan, nak ajar. Akhir sekali marah demo, tasir royak Nabi SAW. Royak kepada apa dia panggil ma'asyarul Quraisy. Royak kepada Quraisy, kata saya tak ada kerja lain. Quraisy dipakat dengan pak saudara dia, Abu Talib. Tak leh ke?
Kalau Muhammad nak orang tino comel dalam Mekah, kita cari wikak dia, bukan benda pelik benda tu. Kalau dia nak pitih banyak, kita beripung fok kita muka kaya belaka, lah kak dia. Minta so jangan dia dakwah. Nabi jawab dengan pepatah yang lemah oleh Abu Talib. Kalaulah ambil bulan dan matahari boleh mari tak kanan kiri saya tak berhenti dakwah. Tak berhenti royak kalimatullah, tak berhenti. Ni nak ayat kepada kita bahawasanya mereka teguh sehingga Allah Ta'ala kata walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang yang belum daripada orang Ansar, orang yang neguh dalam Islam, seperti mana kalau kita tengok kepada sahabat yang mari daripada Mekah, mari daripada Mekah, mak tak ngakuan Salman Al-Farisi, mari apa dia, Mus'ab ibnu Umair, duta yang pertama, bukan Salman, Mus'ab ibnu Umair, mari benar yang sama, nak cari fadlan minallah. Akhir sekali dia yang mendakwahkan orang-orang untuk masuk Islam. Habis tu di sini ulama mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal iman, iaitu al-ansar yang mana mereka meneguhi tempat duduk keimanan. Makna kata tak pindah dah. Orang ansar ni kalau mari agama baru lebih daripada agama Muhammad pun dia tak tukar. Kerana mereka tabawwa'ud dar wal iman. Mereka meneguh dengan keimanan. Allah Taala kata ad-dar tempat duduk, al-iman keimanan. Makna kata seumpama kata tempat duduk yang kemakung mereka tak sanggup untuk keluar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah sifat yang pertama bagi orang al-ansar yang Allah Taala kat dalam Quran, yuhibbuna man hajara ilaihim. Kalau kita kira siap-siap orang ansar ni, siap-siap mana? Harta orang Yahudi mentak Madinah nak pergi ke Khaybar. Dia ambil dia utus ekor je pergi kepada Khaybar. Kabar-kabar yang masih tinggal berhaklah kepada al-ansar. Moga ansar orang lebih dekat dengan orang Yahudi. Bani Qainuqa baik, lebih dekat kan? Bapa giwi kepada muhajirin mari jauh rusak tu. Tak ngeno-ngeno dengan orang Madinah walau sikit abu. Tetapi pada masa yang sama Nabi ambil harta fai tadi giwi kepada muhajirin. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allahu Akbar. Mereka kasih kepada orang yang hijrah. Kita orang Kutik Khairah amat dulu lagi. Tak maaf pergi dulu bukan tempat Kutik Khairah ni. Tetapi kalangan sahabat yang Allah Ta'ala mengangkatkan cerita dalam Quran dan cerita ni benar berlaku, Allah Ta'ala rayak sifat yang ada pada orang yang ansar. Habis tu orang Madinah orang baik. Orang Madinah hati dia ni walillahilham. Cuba kita tengok masa kita pergi umrah kan. Khususnya kita pergi umrah di bulan Ramadan ni. Dia eret kita makan sini ni kambing. Satu kali kita besok pergi kena air. Wak ngaju main-main. Esok dia royak kat toke dia kata, "Puak ni tak sempat makan air, nak makan kambing." Esok nampak kita mari eret makan kambing. Allahu Akbar. Habis tu perangai yang lekat dalam hati mereka berasa apa dia panggil, berasa suka di dalam perbuatan yang ikram dhaif. Lalu itulah kalau kita tengok kepada satu hadis yang mana hadis kalau kita kembali di dalam apa dia panggil Sahihul Bukhari, hadis riwayat oleh Abu Hurairah, yang mana satu kali ni seorang lelaki ni qad asabanil juhdi. Seorang lelaki dia mari jumpa dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kita ni abi dah. Miskin lagi, tak ada duit lagi, nak makan tak ada lagi, abi dah ya Rasulullah." Lalu itulah sallallahu alaihi wasallam ni, apabila seorang mari syakau ila Nabi, mari ngadu kepada Nabi, faraja'a ila azwajihi. Nabi klik muah bini dulu. Padahal masa Nabi materi Nabi ni amnat sungsut duduk di Nabi. Nak ambil harta yang mana duduk di dalam Baitul Mal, amnat Nabi seorang boleh say nama, ambil
benar yang duduk di dalam Baitul Mal. Tetapi di masa yang sama Nabi tak rela klik kepada Baitul Mal, faraja'a ila azwajih, klik pada rumah bini 9 orang. Tengok rumah bini mula-mula tak ada. Tengok rumah bini nombor 2 tak ada. Tengok rumah bini nombor 3 tak ada. Bukti semua isteri Nabi tidak ada. Siapa? Kekasih Allah. Mewah kita hari ni. Mewah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mana kita kata iman? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Kita kata kita beriman, wahum la yuftanun. Tak ada kena uji sikit abuk kali. Aibah baru ni tak ada kena tempat kita. Orang kena uji. Alhamdulillah Allah Ta'ala nak akak darajat iman. Palestin tak ada minuman, tak ada makanan. Aku reda kerana pemberian Allah Ta'ala cukup. Raditu billahi rabbah. Mereka reda. Tetapi ketika mana kekasih Allah cari makanan, tak ada. Fasa'ala ashabihi. Apabila tak ada rumah, tanyalah bini dia, tanyalah sahabat Nabi. Di kalangan fok kita semua ni, dia ratik boleh terima tetamu saya ni. Tetamu bukan Rasulullah kenal pun, bukan kata orang Nabi dak. Orang mari ngadu kepada Nabi, qad asabanil juhdi, ya Rasulullah, habis dah saya, makan tak ada, lapar lagi. Lalu itulah Nabi SAW apabila dia tanya sahabat, maka sahabat akak tangan ya Rasulullah tanpa mesyuarat dengan bini. Ya Rasulullah, saya yang terimakan amanah untuk jagakan tetamu Rasulullah SAW. Rasulullah kata ambil pergi. Ipeng pergi klik siapa rumah, baru tanya bini. Dah gapo weh? Bapa abang? Ni tetamu Rasulullah mari. Oh ada sikit nak taruh ke anak. Gini pergi ulik anak tidur. Biar dia tidur dulu. Ulik anak siapa jenis anak. Maka awak tubik makanan yang sikit untuk nak uji anak makan. Apabila awak tubik makanan tadi, lalu itulah royak kepada bini dia, kata mapu pita minyak gas. Kalau lilin kau mapu lilin. Sudah mapu siapa tu, dia kata jangan lupa dia mewak mamah tu. Allahu Akbar. Lalu itulah dimakankan oleh tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurun ayat Quran. Pagi esok jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, kata lagu mana demo semalam dengan 2 orang tetamu saya. Lalu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada suami isteri yang terima tetamu, kata sapakah Allah Ta'ala waktu turun ayat Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka tak ada makan ni, mereka sanggup juga kerana al-hub, kasih. Kita kasih kepada isteri, kita kasih kepada anak, segala perkara kita sanggup beri kat dia. Tetapi muhajirin yang kasih kepada ansar, yang kasih kepada muhajirin, sanggup segala perkara. Sehingga Sa'ad ibnu Rabi', ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amanah kat dia, kata mucara dah Abdul Rahman bin Auf. Dia kata lagu mana apabila siapa Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman jumpa dengan apa dia panggil Sa'ad ibnu Rabi', daripada orang kaya setanak turun kepada orang miskin, boleh makan harta fai Abdul Rahman pada masa tu. Tetapi apabila jumpa dengan Rabi' tadi, Sa'ad ibnu Rabi', Sa'ad kata, saya ni orang kaya di Madinah. Rupa-rupa kebun kurma saya ni milik saya. Setengah kat awak, setengah hak saya. Fa indi, dan juga bagi saya 2 orang isteri. Saya sanggup cerai mana seorang, awak pilih nak hak mana. Kalau kita demo ambil hak tua, kita ambil hak tua, go lama dah kita duduk dengan dia. Tapi dak, kerana hub, kasih, sehingga sanggup tawar.
Allahu akbar. Tak apalah awak ambil dana hak mana? Abdul Rahman bin Auf dia jawab dengan saksi, ku ambil lu pucai Abdul Rahman. La, saya tak terima daripada awak. Walaupun kebun kurma kalau kita ni gaduh-gaduh, gi nama selalu dah. So caranya nama. Awi saja tak jadi, gi nama dulu. Tu kita. Tetapi oleh kerana dia faham hati sama hati, sifat al-hub yang ada pada sahabat dalam keadaan yang sama, dullani ala suq. Tunjuk pada saya dengan tangan saya nak nego. Saya nak cari piti dengan sangat. Saya nak cari dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Saya tak suruh minta kat orang. Allahu akbar. Habis tu Allah Subhanahu wa taala royak di dalam ayat yang tersebut tadi, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Apa dia panggil Sa'ad Ibn Rabi' tadi? Kita saing sebab kaya. Boleh saing dengan orang ni. Apa weh? Pada umur dia 3 lapis. Tak saing rugi weh. Saing ke kaya. Sa'ad Ibn Rabi' tak kenal Abdul Rahman bin Auf, tak kenal setanak kata orang kaya. Perloncai apa dia panggil? Perloncai kepada Abdul Rahman bin Auf, sanggup wi harta, sanggup suruh pilih bini. Dalam masa yang sama, cuba kita tengok kata Sa'ad dia saing bukan kerana perlu kepada benar yang ada pada Abdul Rahman bin Auf, tak kenal. Saing bukan kerana kaya, saing kerana bukan nak buta duit, saing kerana bukan dengan sebab tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran, wala yajiduna fi sudurihim, dalam hati sahabat yang saing, muhajirin kasih kepada ansar, ansar kasih kepada muhajirin, fi sudurihim hajatan, tidak ada hajat sikit abu, tak ada kehendak, tak ada. Mimma utu wa yu'thiru, padahal kena deki sikit lah weh. Ya Rasulullah, apa wi kau fak dia dulu? Padahal fak kita rahmat lagi, bagi fak kita sikit. Kalau nak wi adil kau ya Rasulullah, kalau nak wi adil kau ya Rasulullah, kalau harta ada 5, wi kepada muhajirin 2, ansar 2, wi kepada Nabi adil sikit. Tapi tidak, kalau kamu nak wi kepada muhajirin kerana Allah Ta'ala royak, sela ya Rasulullah, salah, tidak masalah, kerana ya bataruna fadlan minallahi wa ridwana. Cut besarnya cari redha Allah dan cari fadlan minallah. Allahu akbar. Sehingga ayat yang saya baca tadi, wa utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sehingga Allah Taala akakkan cerita berkenaan dengan orang yang sanggup dalam segala perkara pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir Allah Ta'ala kata, wa may yuqashuha nafsi. Allahu akbar. Wa may yuqashuha nafsi. Kalimah syuh, setengah ulama dia kata adik-beradik dengan bakhil. Kalau sebut kata bakhil, syuh lagu tu lah. Tapi pendapat yang lebih kuat, kalimah syuh lebih bui makna kuat daripada kalimah bakhil. Kerana orang yang bakhil, dia bakhil daripada milik dia. Nak sedekah hak dia, muka hak dia, tak ada gapo dia nak bakhil. Muka hak dia ke duit kita tak sedekah, tak ada apa. Tetapi apabila Allah Taala sebut kalimah syuha ni, bui makna kata dia bakhil dah kerana orang pula. Allahu akbar. Ada orang kita dah hak dia ni kupit dah. Orang buat mari nasi kat masjid, buat mari nasi atur kat masjid, pakat makan lah weh, orang mari jemaah semua. Dia ni turun, oh nasi, ingat belaka mak saudara, pak saudara, anak saudara, ingat belaka pada siapa? Padahal nasi pada cukup dengan orang mari mayat masjid je. Tapi nak ayat kata perangai dia syuha, bukan bakhil. Hak dia tak awak tubik, tetapi hak orang dia tamak pula, dia nak. Sebab itu Allah Taala kata wa may yuqashuha nafsihi, seperti mana al-ansar tak berasa tamak, tak berasa nak harta faiz sikit abu, tak ada berasa mikir kata ya Rasulullah sikit apa dah. Kita ni we boleh ya, sikit tak apa, tapi we boleh. Tetapi tidak al-ansar, Allah Taala kata wa may yuqashuha nafsihi, mana-mana orang boleh buat tubik sifat syuha dalam tubuh dia, fa ulaika humul muflihun, orang tu orang jaya. Ma'asyiral mu'takifin dan mu'takifat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sahih Imam Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Ada sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis ni disebut dalam kitab Al-Muwatta' li Imamul Malik radhiyallahu taala anhu. Satu kali sahabat ni, nama dia Abu Talha. Abu Talha ni orang kaya, milik satu kebun, nama kebun Bayruha. Di dalam kebun yang subur sekali di Madinah, Bayruha, duduk depan masjid Nabi, dan ada telaga yang suci, nama dia Bi'ruha. Bi'ru makna telaga. Satu kali Abu Talha dia dengar ayat Quran. Allah Ta'ala kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kira, kata lan tanalul bir, tidak kira kebaikan, mimma tunfikun, apa yang kamu sedekah, mimma tuhibbun, kecuali kamu sedekah benda yang kamu kasih. Mana kata kita sedekah benda pereh-pereh, makan tak habis ni buka puasa giwi kau orang tepi rumah, lan tanalul bir, tidak kira baik. Sesuan hak makan tak habis wi kau orang, kita kira lah bazir baik daripada bazir, tak apalah hak kita kira. Tetapi Allah yang mengirakan lan tanalul bir, tidak comel tak baik orang sedekah mimma tuhibun, kecuali dia kenawi hak dia kasih. Abu Talha pergi jumpa dengan Nabi, fasyakautun Nabi, royak kepada Nabi, ya Rasulullah, saya seorang kebun Bayruha, anfaq, saya wakaf. Saya wakaf ya Rasulullah, saya wakaf kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Rasulullah tanya apa? Dia kata takut. Takut hak saya tu tak terima. Allahu akbar. Ni nak ayat kata sahabat ni dia nak wear sifat asyuhha. Dia nak wear sifat bakhilun. Bakhil. Ambil hak saya dulu ikut orang. Ambil hak kita perlu dulu ikut orang. Supaya nak wear sifat, nak jadi orang jaya. Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Nak jadi orang jaya kena ajar daripada diri sendiri. Cuba, tak ada payah. Kali hari ni duit dalam kocek hak besar sekali go berapa? Go 1000 waktu be. Waktu be. We berasa kata nak waktu be sifat syuhha. Hak kita dah. Hak orang tak berasa nak sikit abuk. Kawan waktu be ni pakat tengok weh. Apa weh? Takut orang nak bayar zakat kat kita ni. Tak ada. Kerana nak kepada faulaika humul muflihun, dan nak tengok kepada al-muflih, orang yang jaya, tengok kepada sahabat ridwanullahi alaihimul ajma'in. Bagaimana keadaan mereka sedekah. Nabi SAW dalam satu masa, Nabi rakyat kepada sahabat, ma'asyara sahabah, i'budur rahman, kamu ibadat kepada Allah Ta'ala yang satu. Wa at'imut ta'am, kamu bagi makan kepada orang. Wa afshu salam, kamu bagi salam kepada orang. Udkhulul jannata bi salam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Seorang sahabat apabila dia dengar Nabi ayat kata at'imut ta'am, dalam hidup dia tak pernah bagi makan kat orang. Klik siapa rumah, tanya bini, ada makanan tak? Bini kata, "La, tidak ada." Ada buah kurma beberapa poteh, ambil giwi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam hidup saya ninja ya Rasulullah. Ninja ya Rasulullah. Keluarga makan lagi. Tak lagi. Ambil sedekah pada keluarga. Kerana nak keluarkan jiwa yang ada sifat asyuhha. Allahu akbar. Lalu tu akhir Allah Ta'ala kata, walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang selepas daripada mereka, yaquluna rabbana ighfir lana. Allahu akbar. Iman lebih besar daripada segala perkara. Adik kakak, iman lebih besar lagi. Tarik ke al-iman lebih besar daripada tarik ke al-miras ataupun adik-beradik lagi. Kerana iman kita tak berasa. Dia duduk sebelah halik dalam. Tetapi kasih saya yang ada pada saudara kita, sehingga Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak akan email seorang-orang kalulah dia tak kasih kepada saudara dia. Kita boleh tafsir Syekh seorang dia kata, tidak email kamu kalau kamu tak sedekah kepada ahli Gaza yang ada di Palestin dia hari ni. Tak email. Tanda kata kamu tak kasih kepada saudara yang minumnya air masing. Saudara yang minum, yang makan roti keras, tetapi kamu makan ikan kakap besar. Kamu makan kambing, makan nasi minyak. Saudara Islam sesama dengan kita, mereka susah. Jangan kata makan doa satu patah tak boleh royak. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunlah kepada kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara kami. Allahu akbar. Ni doa al-ansar, doa orang yang iman dia tinggi, doa yang iman yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Cari redha Allah ni dia bukan benda payah sangat, tapi kita buat jadi payah. Oh, nak cari redha Allah ni berasa payah lah. Padahal bukan payah. Alladzina yaquluna rabbana, dan orang yang boleh kata ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Satu lagi, wala taj'al fi qulubina ghillan. Allahu akbar. Ni besar nyakit ummah ni. Nyakit ummah hari ni tak lakuh mayat saya tak maaf. Kerana ada hasadan, kerana ada ghillan, kerana ada penyakit yang duduk titik di dalam dada kita. Kita nak tunjuk sombong debel je. Kawan minta maaf, tak sama kecek dengan kita, tak sama kecek. Allahu akbar, demo piyo. Nah, demo piyo. Tetapi orang yang sebelum daripada ning, wala taj'al fi qulubina ghillan, Allah Taala sebut dengan nakirah. Dah ghillan ni, apabila mari ghillan, ingatlah gulawe dia hubban. Ghillan hubban. Dia dua-dua ni dia tak boleh duduk. Apabila ada kasih, ghillan tak ada. Apabila ada ghillan, hubban tak ada. Dia lawan dua tu. Supaya dengan air dengan minyak. Kalau bos sekali kok dia tenai air, dia tenai minyak naik atas. Kalau ada kasih, dia kena wear sifat ghillan. Benci kepada saudara beriman. Oh, aku tak boleh tengok dia jual. Laku dia ni. Tu jala tu ghillan. Sebab Allah Taala sebut dengan nakirah. Tak ada sebut ayat kata sifat gapo, tapi mari dengan umum ayat kata ghillan. Allahu akbar. Pada siapa? Lilladzina amanu, sama-sama orang beriman. Allah, sama-sama duduk sejid tak kecek. Apa dia tak kecek dengan dia? Tak boleh kita dengan dia, tak boleh tengok muka. Tak boleh tengok muka. Apa? Kerana tak ada nak kepada fadlan minallah, tak ada nak kepada rahmat Allah Taala sikit abuk. Mari je semaya saja je. Orang yang tak wi sifat maaf kepada orang, itulah. Habis tu al-ansar dia wi maaf pada orang. Tak ada masalah, no problem. Kalau saya ada dengan demo, saya suka wi maaf. Apa saja yang mana demo dekat dengan kita, ada masalah dengan kita, ada tak apa. Seperti mana berlakunya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun, mari seorang lelaki, faqala Nabi, maka Nabi kata aku mana? Atana ahlul jannah, mari ahli syurga. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, ahli syurga mari weh. Sahabat tengok, dia orang ni tak kenal. Ada ambil lah Abu Bakar ni ahli syurga. Tu raya ada, tapi ni mari tak kenal. Tak tahu kata siapa. Mari tengok. Allah ya Rasulullah, ahli syurga ni. Esok pula ahli syurga mari. Esok pula ahli syurga mari. Kena pergi amal gapo dia itu lalu infak banyak ke? Infak banyak ke, buat gapo banyak pergi masuk jumpa akhir sekali jawab kepada sahabat ya, maaf. Saya ni tahajud supaya ngawak. Saya ni sedekah supaya ngawak. Semaya supaya ngawak, supaya belakang. Hak saya tak supaya saya maaf kat orang belakang. Segala maruh orang kepada saya tak lekat dalam hati. Tapi tu tenang. Orang yang tidak maruh kat orang ni orang tenang. Ada seorang dia mau pergi jumpa dengan dia mau ayat kata, "Mu maruh kali Nak suruh juga dia marah. Terang marah sekali nak tengok mu marah lagu mana mu. Tak biasa tengok sifat marah. Nabi SAW termasuknya. Ada faradaban Nabi SAW. Marah Nabi. Tapi bukan marah peribadi orang. Tapi Nabi marah dengan perbuatan yang tidak setuju dengan Allah Ta'ala. Tu je.
Kita marah orang yang buat tak serupa dengan benar tu, tetapi kita tak marah peribadi orang. Oh, demo dia demo sampai ke patah tekak-tekak. Demo tak marah dia patah. Tak apa, tak apa. Allahu akbar. Sebab itu itulah Allah Taala nak ajar kita. Kalau kita tengok dalam suratul Hajj, cukup bagi kita masuk i'tikaf nak cari redha Allah Taala. Di antaranya apa dia hak saya sebut tadi? Isar. Muliakan orang. Muliakan orang. Dah, tetamu khususnya. Tetamu mari daripada mana tak tahu. Dah, mari tak kenal mata muka, kita kira kenal je. Kenal okey asyik. Dak dia. Lagi tak apa kita pergi jamu. Tapi tak kenal, gigi kita tak ada duit hari ni. Allahu akbar. Isar, insya-Allah kita pakai ajar. Pakai ajar di dalam diri kita dan juga sifat syuha. Waktu ubik sifat syuha dalam dada kita. Dan juga suka berdoa kepada ikhwanina, saudara kita, khususnya saudara yang ada di Palestin. Dalam doa kita sebelum buka puasa ataupun bila masa sahaja yang kita angkat tangan, jangan lupalah kepada saudara kita. Allahu akbar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahu akbar. Itulah beri bagi 3 ayat dalam surah Al-Hajj. Mudah-mudahan 3 ayat yang meneguhkan hati kita supaya kita nak cari ridwanullah, kita nak cari redha Allah. Dah, kita tak ada kena tubik daripada kampung kali ni. Dah, tak ada kena apa dia panggil tubik daripada kampung, tinggal harta, tinggal bini, tinggal anak dak kali. Tetapi orang panggil kata kita buatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang berjaya dunia ini dan di akhirat nanti. Itulah pada pagi ni. Silap dan salah maaf pada saya. Apa yang betul insya-Allah kita sama-sama boleh beramal dan juga apa dia panggil boleh guna dalam hidup hari yang selepas daripada Ramadan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.